Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat-sihat ya bersama keluarga masing-masing. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita di bawah unit 11 ya. Kesenian dihargai. Kamu boleh rujuk muka surat 69 buku teks masing-masing. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan pada kamu tentang isi tersurat dan isi tersirat. Kalau kamu masih ingat lagi, dulu dalam kelas cikgu pernah ceritakan isi tersurat ni apa, isi tersirat ni apa. Okey, tapi hari ni cikgu nak terang lagi sekali. Takut kamu dah lupa, ya. Okey, sekarang kita tengok nota di sini. Okey, isi tersurat. Okey, apa maksud isi tersurat? Sesuatu perkara yang disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Ya, isi tersurat ni dah memang kamu dah faham dah ayat dia. Ayat dia tak perlu kamu fikir, ya. Yang kedua, isi tersurat diambil daripada isi petikan. Okey, kalau dalam cerita, isi tersurat tu memang ada dalam ayat dalam cerita tu. Jadi kamu tak perlu cari dekat tempat lain. Dalam petikan tu sendiri dah tertulis ayat tu. Okey, yang ketiga, huraian dan contoh tidak perlu dimasukkan. Baik, isi tersurat tidak ada contoh dan huraian. Dia cuma ayat-ayat yang pendek dan jelas yang kita mudah untuk faham. Okey, sekarang kita pergi pula apa itu isi tersirat. Okey, isi tersirat ialah maksud dan makna ayat tidak disampaikan dengan berterus terang. Jadi isi tersirat ni dia tak sama macam isi tersurat tadi. Isi tersurat kamu memang dah jelas dan dah faham dengan isi tu. Tapi isi tersirat kamu kena fikir pula. Jadi kamu kena cari maklumat luar untuk dapatkan isi tersirat. Sebab dia tak tertulis dalam petikan tu ya. Macam nombor 2 ni dia kata, isi tersirat tiada dalam petikan. Okey. Habis tu kalau tak ada dalam petikan, macam mana kita nak tulis dia? Jadi, isi tersirat ni murid-murid perlu kemukakan idea ataupun keluarkan idea atau keluarkan isi itu berdasarkan pembacaan meluas sebelum ini. Maksudnya lagi banyak kamu membaca maklumat-maklumat jadi lagi banyak pengetahuan kamu untuk kamu hasilkan isi tersirat. Kiranya untuk pandai menghasilkan isi tersirat, kamu kena banyak membaca. Baik, sekarang ni kita boleh pergi kepada petikan cerita dalam muka surat 69. Kan? Tajuk dia apa? Uniknya, okey, tajuk kat atas ni. Uniknya rumah Kurtai. Okey, ini rumah Kurtai. Ini rumah Kurtai. Nampak tak dalam gambar ni? Kan? Kita baca dekat bawah ni. Rumah Kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Rumah ni ada dekat negeri Perak. Ya. Rumah ni sangat popular di negeri Perak. Zaman-zaman dulu orang-orang di negeri Perak buat rumah macam ni lah. Okay, daripada gambar ni apa yang kamu nampak? Nampak tak rumah ni dibuat daripada kayu. Okey, lepas tu tengok atap dia. Atap dia daripada daun. Daun apa? Nanti kita baca daun apa. Dan kemudian tengok dia punya tiang ni. Tinggi ke rendah tiang dia ni? Tinggi kan? Okey. Baik, sekarang ni kita pergi kepada idea tersurat. Kotak hijau ni ada di sebelah kiri gambar. Dalam buku teks kamu tu, dia duduk dekat sebelah kiri. Ya? Okey, kita baca dulu idea tersurat. Ingat lagi tak? Idea tersurat ini adalah isi-isi yang mudah untuk kamu faham dan dia memang dah ada dalam gambar ni. Apa yang ada dalam isi tersurat ni memang ada dalam gambar ni. Okey, tengok apa idea tersurat yang pertama.
Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Okey, betul tak? Rumah kutai ni daripada kayu. Kan? Daripada kayu warna putih ni. Dan dinding dia pula daripada anyaman buluh. Okey, sekarang ni kita tengok pula idea tersurat yang kedua. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Daripada mana? Daripada daun apa tadi cikgu cakap? Daun rumbia. Okey, tengok gambar atap ni. Oh, maaf. Okey, tengok atap dia. Ni. Daripada daun rumbia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada idea tersurat yang ketiga. Rumah ini bertiang tinggi. Betul tak dalam gambar ni tadi? Rumah ni bertiang tinggi. Ya, kan? Nampak tiang dia semua tinggi-tinggi. Jadi, idea tersurat ni bukan sahaja ayat yang ada dalam petikan, tapi juga benda tu kamu memang nampak dengan mata kamu dalam gambar ni. Kamu boleh pegang, kamu boleh nampak. Jadi dia memang dah jelas, ya. Tak perlu kamu fikir lagi. Okey, sekarang kita gerak kepada dialog di bawah. Dekat bawah tu ada dialog kan? Okey, kita baca sama-sama, ya. Kawan-kawan, ini rumah apa? Kan? Okey, apa jawapan kawan Yahya tu? Ini rumah kutai. Kan? Ini rumah kutai. Tengok ni gambar rumah dia. Okey. Baik, dialog seterusnya. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Yahya tanya pula kawan dia. Kenapa rumah ni dibuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Okey. Kenapa cikgu warnakan dengan warna kuning tulisan ni? Kita pernah jumpa ayat ni di mana tadi? Di mana? Ya, di atas ni tadi kita jumpa kan? Kita jumpa dekat atas. Di sini. Diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Jadi, apa-apa yang memang ada dalam petikan, itu ialah idea tersurat. Okey, balik semula. Jadi, ini adalah isi tersurat, ya, atau idea tersurat. Okey, sekarang kita pergi kepada dialog seterusnya. Baik. Pada pendapat saya, kawan Yahya pun jawab, pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Nampak tak? Cikgu warnakan dengan warna biru ayat ni. Okey, kenapa? Kerana bila ada perkataan kerana atau untuk, itu biasanya penghubung kepada isi tersirat. Jadi bahan itu mudah diperoleh di Perak ini adalah isi tersirat. Sebab apa? Dalam petikan ni pun tak ada cakap pun yang dinding, yang kayu dan buluh ni mudah diperoleh, kan? Lepas tu, macam mana kamu nak dapatkan isi tersirat ni? Kamu kena banyak membaca. Jadi mudah untuk kamu keluarkan idea-idea seperti ini. Jadi mudah diperoleh di Perak. Cikgu warnakan dengan warna biru, ya. Warna kuning ni untuk isi tersurat, warna biru ni untuk isi tersirat. Okey, kita sambung. Okey, Yahya cakap, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan... Okey, nampak tak ayat ni? Yang cikgu warnakan kuning ni. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Ini isi tersurat ke isi tersirat? Isi tersurat. Sebab kita dah jumpa dekat atas ni tadi. Betul tak? Ni kita jumpa. Menggunakan atap daun rumbia. Kan? Kita jumpa dekat atas. Jadi itu adalah isi tersurat. Okey. Tapi kita sekarang nak cari apa dia? Oleh itu suasana dalam rumah akan, kita kena cari isi tersirat. Kita kena bantu Yahya cari isi tersirat dia. Apa dia?
Apa jawapan yang sesuai? Atap daun rumbia ni, daun yang macam jarang-jarang kan. Jarang-jarang. Bila kita susun, dia ada macam ada ruang-ruang udara sikit. Jadi kalau rumah tu, kita pakai daun rumbia, rumah tu akan jadi lebih apa? Lebih panas ke lebih nyaman? Atau sejuk? Apa dia? Okey. Lebih, suasana dalam rumah akan lebih nyaman. Lebih nyaman dan sejuk. Kan? Jadi kalau waktu musim panas, tak adalah rasa panas sangat dalam rumah. Sebab atap rumbia ni akan buatkan rumah tu lebih selesa, lebih nyaman dan sejuk. Okey. Jadi, ayat ni lebih nyaman dan sejuk. Ini adalah isi tersurat ke isi tersirat? Ya, pandai. Ini ialah isi tersirat. Sebab kamu fikir kan? Kamu fikir untuk keluarkan ayat ni. Dan dia tak ada pun dalam petikan yang kita baca tadi. Okey, sekarang kita sambung ya. Baik, dialog seterusnya. Kawan Yahya ni tanya, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Kawan dia tanya lagi, kenapa rumah ni bertiang tinggi? Kita nampak dalam gambar tadi tu kan, tiang dia tinggi-tinggi semua. Okey. Baik. Okey, di sini kamu nampak kan ayat bertiang tinggi. Okey, bertiang tinggi. Dan dalam ni pun ada juga bertiang tinggi. Jadi bertiang tinggi ni isi tersurat ke isi tersirat? Tersurat ke tersirat? Isi tersurat sebab dia dah ada dalam petikan kan. Jadi sekarang ni kita nak baca dialog seterusnya. Pada pendapat saya, okey, jawapan Yahya, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi. Apa dia? Isi apa yang kita nak cari seterusnya ni? Isi tersirat. Apa jawapan yang sesuai? Kalau rumah tu bertiang tinggi, bila waktu hujan lebat kan, air banyak kan. Jadi bila rumah tu bertiang tinggi, apa yang dapat dielakkan? Ya, untuk kita boleh kata untuk mengelakkan ni maksud dia untuk menghindari lah. Untuk mengelakkan banjir. Bila banjir kan air masuk dalam rumah. Tapi bila tiang rumah tu tinggi, tak dapatlah air tu masuk dalam rumah. Ya. Jadi untuk mengelakkan banjir. Baik. Jadi yang ni cikgu kena warnakan dengan warna kuning ke warna biru? Ya, kena dengan warna biru. Sebab warna biru ni ialah isi apa? Tersirat. Kamu kena fikir kan sebelum kamu keluarkan tadi idea ni. Okey. Baik. Kesimpulannya daripada cerita yang kita baca tadi, di sini dia. Isi tersurat dia apa? Isi tersirat dia apa? Dia bersangkut paut ya, dia bersangkutan. Baik, yang pertama, isi tersurat yang pertama, rumah daripada kayu dan dinding anyaman buluh. Kenapa? Sebab waktu tu mudah diperoleh di Perak. Jadi ayat yang sebelah ni adalah isi tersirat. Kemudian yang kedua, atap daun rumbia. Kenapa atap daun rumbia? Untuk lebih nyaman dan sejuk. Dan yang ketiga, rumah bertiang tinggi. Untuk apa rumah bertiang tinggi? Untuk mengelakkan banjir. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh bezakan ya, apa itu isi tersurat dan apa itu isi tersirat. Isi tersurat maklumat dia memang dah jelas dan kamu dah faham. Isi tersirat pula kamu kena fikir dahulu. Melalui pembacaan yang luas, kamu akan jadi lebih pandai untuk menghasilkan isi tersirat. Okey, sekarang ni kita boleh buat buku aktiviti. Baik murid-murid, cikgu nak kamu buka muka surat 77. Ya. Okey. Jadi kita baca dulu arahan dia. Baik. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkannya. Okey.
Ini adalah, tajuk dia rumah panjang ya. Ini adalah rumah panjang. Di sini kita bagi beberapa isi. Ada 8 semua. Ya, ada 8 semua. Baik, isi yang pertama, luas dan panjang. Beratap daun rumbia. Berkongsi ruang tamu. Mempunyai tuai rumah. Selesa, udara nyaman, hubungan mesra, kehidupan tenteram. Baik murid-murid, untuk pengetahuan kamu, isi-isi yang cikgu baca ni tadi ialah isi tersurat dan juga isi tersirat. Dalam ni ada isi tersurat dan dalam ni juga ada isi tersirat. Jadi macam mana kamu nak bezakan dia? Yang mana satu isi tersurat, yang mana satu isi tersirat? Okey, seperti yang cikgu terang tadi, isi tersurat memang yang kamu jelas, memang dah faham. Dalam dialog pun dah tertulis dan dalam pilihan jawapan pun dia tulis. Jadi itu adalah isi tersurat. Tapi kalau dalam dialog dia tak tulis, kamu kena fikir pula. Kamu kena fikir kan? Dan kamu kena ambil dalam pilihan jawapan dekat atas. Itu adalah isi tersirat. Okey, kecuali tempat-tempat kosong ni, kecuali yang ini, yang cikgu petakkan dengan merah ni. Yang ini adalah soalan aras tinggi. Nampak ada gambar otak ni. Bila ada gambar otak ni, ini adalah soalan aras tinggi. Untuk soalan yang dua ni, tempat kosong yang dua ni, kamu kena fikir isi tersurat dia apa dan juga isi tersirat dia apa. Tak apa, yang ni cikgu akan bantu. Ya. Baik, sekarang kita pergi kepada dialog yang pertama, Bidin. Selamat sejahtera Saloh. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Okey, sekarang ni cikgu nak guna warna kuning. Okey, cikgu nak highlightkan di sini. Cikgu nak jelaskan di sini. Luas dan panjang. Okey, sekejap. Luas dan panjang. Okey, di mana kamu jumpa ni? Di mana kamu jumpa isi ni tadi? Di sini. Nampak tak? Luas dan panjang. Jadi bila dua-dua ada, kan? Dekat dialog pun ada, dalam pilihan jawapan pun ada, memang itu adalah isi tersurat. Kan? Kamu boleh tengok dengan mata. Dengan mata kamu pun kamu boleh nampak kan? Rumah panjang ni luas dan panjang. Okey, jadi kita sambung. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Dia tanya mengapa kan? Baik, Saloh pun jawab, rumah ini luas dan panjang supaya, ada perkataan supaya. Supaya ni pun antara penghubung kepada isi tersirat. Kerana, untuk, supaya, itu semua adalah penghubung kepada isi tersirat ya. Supaya penghuninya, kita kena bantu Saloh. Apa jawapan yang sesuai dekat sini? Bila luas dan panjang, apa jawapan yang sesuai? Supaya penghuninya yang mana? Ya, selesa. Jadi selesa ni adalah isi tersirat. Okey, ni adalah isi tersirat. Okey, nampak? Ada beza kan? Baik, seterusnya. Pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Okey, perhatikan ayat ni. Beratap daun rumbia. Okey, beratap daun rumbia. Di mana kita jumpa ayat ni tadi? Ya, di sini. Beratap daun rumbia. Kan? Jadi ini adalah isi apa? Tersurat ke tersirat? Tersurat. Sebab kamu tak perlu fikir pun, memang kamu nampak sini dengan mata kamu. Atap dia daun rumbia, kan? Jadi, jawapan Bidin, Saloh kan tanya dia, kenapa rumah ni beratap daun rumbia, Bidin? Bidin pun jawab, pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia. Bidin pun kena fikir. Bila isi tu kita kena fikir, itu adalah isi tersirat. Okay, kenapa? Supaya apa? Ya, udaranya nyaman. Macam dekat rumah kulai tadi tu kan, atap dia pun daun rumbia, untuk lebih nyaman. Okey, jadi udara nyaman.
Ini adalah isi tersirat. Boleh tulis kat sini. Rumah ini beratap daun rumbia supaya. Kamu kena tambah perkataan supaya. Ya. Jangan lupa. Tambah. Tambah perkataan supaya. Supaya udaranya nyaman. Dia ambil di sini. Ya. Kalau tak ada perkataan supaya ni, jadi macam tak lengkap ayat tu. Rumah ini beratap daun rumbia, udara nyaman. Tak lengkap kan? Jadi kena ada perkataan supaya. Okey, sambung balik. Salo. Hubungan kami mesra kerana kami boleh. Hubungan kami mesra. Ada tak kita pernah terbaca ayat ni dekat atas? Ya, ada. Kan? Dekat sini. Hubungan kami mesra. Di sini. Hubungan mesra. Jadi ini adalah isi tersurat. Okey. Kerana kami boleh. Kerana. Nampak tak ada perkataan kerana? Ini adalah penghubung kepada isi tersirat. Kenapa hubungan dia mesra? Kerana. Okey. Yang ini. Kami boleh berkongsi ruang tamu. Ruang tamu rumah panjang ni ada satu je. Jadi dekat situlah semua penduduk dia berkumpul. Jadi sebab itulah mereka mesra. Ya? Sebab mereka ada satu ruang tamu. Mereka berkongsi ruang tamu. Kamu boleh tulis kerana kami boleh berkongsi ruang tamu. Okey. Baik, ayat Salo lagi. Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Okey. Cikgu cakap tadi kan, soalan yang cikgu petakkan merah ni, ini adalah soalan aras aras tinggi. Jadi bila soalan aras tinggi, kamu kena isi tersurat dan isi tersirat kedua-duanya. Jadi nampak tak soalan Salo ni? Bidin, tahukah kamu? Tahukah kamu ni, bila ada soalan tahukah kamu, kamu kena jawab dekat depan ni sama ada ya atau tidak. Jadi Bidin ni dia tahu, ya, dia tahu. Jadi dekat depan ni kita kena tulis apa dulu sebelum kita ambil isi tersurat dekat atas. Kita kena tulis ya. Koma. Ya. Ya. Lepas tu dia kata apa? Siapakah yang menjadi ketua kami? Bidin pun jawab. Okey, di sini jawapan dia. Maaf, ini kita kena ambil warna kuning, ya. Okey. Mempunyai tuai rumah. Dia ada tuai rumah. Ketua ni maksud dia tuai. Ya, tuai ni maksud dia ketua. Jadi kita pun boleh tulis ya. Tuai tuai rumah ialah ketua. Tuai rumah ialah ketua. Sesuai tak dengan soalan dia tadi? Tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua kami? Dia menjawab, ya, tuai rumah ialah ketua kamu. Kamu boleh tambah perkataan kamu. Nanti tulis kecil-kecil sikit, ya. Ialah ketua. Ketua kamu. Habis kecil dah. Okey. Baik. Sambungan daripada ayat Bidin. Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Bidin tanya pula. Mengapa? Nampak tak? Ada dua soalan Bidin. Pertama dia tanya, perlu ke ketua rumah atau tuai rumah ni ada dalam rumah panjang? Lepas tu dia tanya lagi, kenapa? Okey, jawapan dia kita kena tulis. Jawab soalan yang pertama dulu. Adakah ketua perlu ada? Jawapan dia kena tulis sama ada ya atau tidak. Ya, kita kena tulis ya. Ya. Ya.
Okey, kenapa ketua kena ada? Okey, nampak tak dekat sini? Ada satu lagi yang tinggal. Itu adalah bila kita kena fikir soalan tu, selalu kena fikir untuk jawab soalan bidin ni. Kenapa ketua kena ada dalam rumah panjang ni? Jadi itu adalah isi tersirat. Tersirat. Apa dia jawapan dia? Okey, jawapan dia ya. Untuk kan? Untuk supaya mana tadi satu lagi? Supaya, kerana, untuk itu adalah penghubung kepada isi tersirat. Jadi kita jawab ya untuk tambah perkataan ni. Memastikan. Ya, untuk memastikan kehidupan. Kehidupan apa? Kita sambung je lah. Tenteram. Okey, nampak tak? Soalan ni memang aras tinggi. Kamu kena fikir pendahuluan soalan dan isi tersirat dia. Okey, tolong tulis dengan kemas. Okey. Baik. Okey. Jadi ini perbincangan kita hari ni ya. Untuk jawapan yang dekat atas ni memang dah ada kat sini. Kamu boleh ambil. Untuk yang bawah dua ni cikgu tolong. Nanti kamu tulis sama macam ni ya. Supaya kamu boleh membiasakan diri kamu menjawab soalan dengan pendahuluan yang betul. Contoh ya atau tidak ya. Okey kelas. Selamat belajar.